KPM. Nak kulit cantik, tak perlu bersolek. Makan je buat orange yang banyak vitamin C ni. Taklah, buah mangga ni ada banyak kandungan vitamin C daripada orange tu. Ya ke? Yelah, tengok. Buah ni nampak menarik kan? Tak. Rasanya sedap tau. Ish, kau ni buat orange lagi banyak vitamin C. Korang nak gaduh, pergi tempat lain. Nak tahu tentang ni, pergi tanya cikgu. Jangan ganggu saya. Sibuk. Kaki makeup lah dia ni. Dah. Dah, jom lah tinggalkan diva ni. Jom. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Walaupun sepenuh bulan puasa, Mahir Teras Roka tetap akan berjalan secara langsung selama 2 jam. Baik, hari ini kita nak belajar, kita punya subjek kita sangat best kerana berkaitan dengan sains di mana subjeknya ialah biologi dan topik yang akan kita belajar ialah kemahiran saintifik makanan dan gizi seimbang. Aduh, sebut pasal makanan ni, tadi tengok pasal buah oren dan sebagainya kan. Rasa lapar pula lagi-lagi bulan puasa ni. Sekarang kan dah boleh pergi ke bazar Ramadan. Jadi di sini Mira nak ingatkan kepada anda untuk sentiasa patuh kepada SOP, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasalah pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Baik. Siapa pula cikgu kita hari ini? Tadi ada 2 orang cikgu. Hari ini untuk biologi ni, 1 cikgu ke 2 cikgu? Kalau nak tahu, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itulah dia cikgu kita pada petang ini iaitu Cikgu Suhana dari SMK Convent Klang. Betul cikgu? Betul. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sihat. Mira sihat? Sihat, alhamdulillah cikgu. Oh, dari Kelang cikgu ya? Ya, betul. Orang kampung lah kita. Oh, okey. Cikgu semua cantik, pakaian semua hijau. Face semua hijau cikgu. Betul, mestilah matching. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu dah berapa tahun dah ajar subjek biologi ni cikgu? Okey, nama saya Puan Suhana binti Katni. Saya mengajar di SMK Convent Klang dan saya dah mengajar selama 15 tahun. Oh, 15 tahun cikgu. Untuk subjek ni cikgu Wah, lama cikgu. Betul, Okey, baik. betul. Cikgu, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, minta cikgu untuk terlebih dahulu sanitasi tangan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey. Kemudian bila cikgu dah sanitasi tangan, saya pula. Dan bolehlah kita buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Okey. Baik cikgu, manis orangnya. Cikgu, hari ni kita nak belajar pasal makanan dan juga gizi seimbang. Bulan-bulan puasa ni kan cikgu. Makanan dan gizi seimbang. Apa cikgu yang cikgu nak tekankan dalam kelas kita petang ni? Baik, bagi memenuhi keberkatan bulan Ramadan pada tahun ini kan kita belajar biologi lebih bersemangat pada hari ini kerana kita akan membuat satu eksperimen untuk mengkaji peratus vitamin C dalam buah-buahan ni. Okey, Mira nampak saya bawa macam-macam hari ini buah-buahan. Rasanya mana paling banyak vitamin C, Mira? Yang paling banyak vitamin C kalau saya tengok dari jauh, yang paling menyelau warna merah tu. Tapi kalau tanya pasal vitamin C, saya pilih buah oren lah cikgu. Buah oren? Betul? Betul. Pasti? Pasti, yakin cikgu. Okey. Itu sebab hari ini kita akan melakukan satu eksperimen untuk mengkaji kepekatan vitamin C dalam buah-buahan. Baik. Okay. Betul lah saya pilih buah oren tu cikgu. Kita tak tahu. Itu sebab kena buat eksperimen. Ya. Okey. Hari ini kita nak kaji 3 jenis buah. Okey, Amira tadi pilih oren. Betul. Okey, kita akan kaji buah mangga dan juga nas. Okey, boleh. Okay. Dan saya akan ajarkan cara mengira peratus kepekatan vitamin C dalam buah-buahan yang kita akan pilih nanti. Okay. Baik. Jadi cikgu sekarang ni kita nak kira pasal vitamin C lah yang paling tinggi antara ketiga-tiga buah ni. Ya. Ada buah oren, buah nenas
dan mangga. Dan juga buah mangga. Saya tadi pilih yang paling tinggi buah oren. Betul. Cikgu Betul pilih ke? apa? Itu nanti. Cikgu kata nanti. Tunggu eksperimen nanti siap. Tahulah apa yang paling tinggi. Okey cikgu, itu tentang vitamin C kan. Cikgu, saya nak tanya, kenapa dalam biologi ni di mana topik kita pasal makanan dan juga gizi seimbang ni perlunya ada vitamin C. Kenapa nak buat eksperimen pasal vitamin C ni cikgu? Kita pun tahu vitamin C sangat penting untuk tubuh badan kita, untuk pertahanan badan, untuk kecantikan kulit, glowing dan licin macam Mira kan. Jadi pengambilan vitamin C perlu diambil setiap hari seperti yang disyorkan oleh pakar pemakanan. Pakar pemakanan mengesyorkan lebih kurang 100 mg setiap hari vitamin C. Rasanya kita ambil berapa? Kita pun tak tahu kan. Kadang-kadang kita skip, terlupa makan buah, tak makan sayur. Jadi hari ini bila kita dah belajar berapa kepekatan vitamin C, kita akan membuat keputusan lebih baik untuk menentukan gizi pemakanan kita. Baik. Okay. Cikgu, ada tak perbezaan antara ketiga-tiga buah yang cikgu pilih ni? Ada tak perbezaan daripada segi peratusan vitamin dia, cikgu? Vitamin C dia. Betul. Itu sebab kita kena buat eksperimen. Nanti kita akan kira. Dan akan ada berapa isi padu yang diperlukan dalam untuk menentukan pewarna tu nanti. Baik. Maksudnya nak buat eksperimen lah ni, cikgu. Ya. Okey, untuk eksperimen ni, apa yang kita perlukan? Mesti dah pertama sekali buah kan, cikgu? Okey, perlukan buah dan juga itu saya nampak macam dah ada perahan air buah dah tu, cikgu. Buah ni kita letak jus. Kita jadikan dia jus. Okey, kemudian kita akan uji dengan sejenis pewarna. Sebentar nanti saya akan perkenalkan bahan. Okey, dan kita akan buat bersama-sama. Mira boleh bantu? Boleh, cikgu. Sudah semestinya ada satu pewarna. Ya. Pewarna tiruan ke? Dia pewarna ni ada di dalam setiap makmal di sekolah untuk menguji kepekatan vitamin C. Untuk pewarna ini dia dapat mengesan kehadiran vitamin C dalam larutan ataupun dalam mana-mana jus yang akan kita uji sebentar nanti. Wah, itu dia. Tak sabar nak uji ni. Agak-agak apa yang paling tinggi? Kalau saya pilih buah oren. Oren, banyak makan oren patutlah cantik. Tak ada lah, cikgu. Tak ada. Kalau cikgu pilih buah. Tengok tu, cikgu, saya tak boleh dipuji. Terus hilang ayat saya. Tak ada, cikgu. Okey, cikgu. Nanti kita akan buat uji kaji ni. Betul. Macam mana kalau untuk kita tentukan peratusan apa yang tinggi vitamin C-nya kan. Itu tentang buah. Kalau daripada segi sayuran, ada juga ke, cikgu, vitamin C? Ataupun sebenarnya buah je yang ada ni? Sayur-sayuran juga kaya dengan vitamin C. Okey, kalau kita melihat pada pemakanan yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata apa? Suku-suku separuh. Okey. Yang separuh tu buah-buahan dan sayur-sayuran. That's why dalam pinggan kita bila kita makan tengok ada warna kuning dan putih saja, maksudnya ada yang tak cukup. Itulah gizi tak seimbang. Okey, bila kita tengok dalam pinggan kita ada warna merah sikit, orange sikit, hijau sikit dan kemudian kita ada warna brown, maksudnya ada protein. Cukuplah tu. Itulah gizi seimbang. Jadi pemakanan yang disyorkan oleh KKM itu sangat penting untuk tubuh badan kita. Okey, maksudnya ada sebablah suku-suku separuh. Dengar tu nanti kalau nak buka puasa kan bukan suku-suku separuh dah, cikgu. Jangan 100% betul? Sepenuhnya. Jadi bila kita ada ilmu tentang kepekatan peratus kepekatan vitamin C, kita akan tahu berapa banyak perlu kita ambil setiap hari untuk menjamin kesihatan. Orang kata dulu ada satu tema nama dia hidup sihat sepanjang hayat. Itu yang kita nak. Betul? Okey, cikgu. Sebab saya pun dah tak sabar nak tengok peratusan apa yang sangat tinggi ni. Lepas ni kita nak buat uji kaji, cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, cikgu. First step kita nak buat apa dulu, cikgu? Sebab kita nak buat uji kaji ni, nak buat eksperimen ni. Bahan-bahan semua dah ada. Apa yang kita perlu buat? Okey, sebagai langkah keselamatan, kita perlu memakai baju lab coat. Jom kita pakai. Kita kena pakai dahulu. Okey. Sebagai langkah keselamatan cikgu, kenapa tu cikgu? Mak-mak pun ada SOP kan? Betul. Jadi, Mak-mak pun ada SOP. Untuk Baik. melindungi kulit dengan baju kita jangan kena kotoran kan, sebab nanti kita nak main dengan pewarna. Okey. Okey, baik. Kemudian jangan lupa glove, sarung tangan sekali. Okey, ni SOP dalam makmal ya. SOP dalam makmal. Okey, kita pakai sarung tangan. Kemudian pakai pelitup muka. Tak ada yang ni tak perlu. Sebab kita dalam makmal, kita ikut Prosedur tata cara lahir lah. keselamatan, tata cara keselamatan makmal. Baik. Okey, cikgu. Saya dah siap dah. Cikgu pun dah siap. Okey, kita dah lengkap dah, cikgu. Kemudian, cikgu? Okey, dah bersedia Mira? Sedia. Baik, saya akan memperkenalkan bahan-bahan kita pada hari ini. Apakah tujuan eksperimen kita hari ini? Ingat? Tujuan kita untuk kita mengira kepekatan vitamin C dalam buah-buahan. Okey, jadi bahan-bahan yang kita perlukan, jus buah-buahan, okey, yang dah kami sediakan iaitu kami bawa juga asid askorbik, jus mangga, okey, jus nenas dan juga jus oren dan juga jus nenas. Kemudian kita perlukan picah gari, okey, tube spesimen, Baik. okey, tube spesimen dan larutan DCPIP yang saya kata pewarna tadi, okey, dan juga beberapa biji bika. Baik, okey cikgu. Tadi cikgu ada sentuh tentang asid askorbik. Apa tu sebenarnya cikgu? Okey, asid askorbik ialah vitamin C, 100% kandungan vitamin C yang dihasilkan secara komersial. Untuk kita menguji, membandingkan kepekatan vitamin C dengan jus buah-buahan itu nanti. Oh, maksudnya asid askorbik ni vitamin C lah. Ya, Namanya asid Okey, nama lain untuk vitamin C ialah asid askorbik. Oh, okey. Vitamin C rupanya. Okey, baik. Yang kita akan guna pakai juga. Ya, kita akan guna Okey. nanti. Baik, cikgu. Okey, kemudian saya akan mulakan, saya akan mengisi picah gari dengan, kita mula dengan DCPIP dahulu. Baik. DCPIP, cikgu. DCPIP yang ni. Apa nama penuh DCPIP ni, cikgu? Okey, cuba ikut saya. Dichloro, Dichloro, phenol, phenol, indo, phenol. dichloro, indophenol. Okey, dichlorofenol, indophenol. Okey, baik Okey. cikgu. Minta cikgu untuk menjaga penjarakan sedikit. Terima kasih cikgu. Okey, kita saya akan isikan picah gari dengan 1 mililiter larutan DCPIP. Baik. Okey. Cikgu, saya perasan semua beaker ni cikgu, semua cikgu tutup kan? Ada sebabnya, nanti sekejap lagi saya jelaskan. Okey, baik. Okey, untuk mendapat bacaan meniskus. Ingat meniskus? Okey, ingat. Kawan baik Mira tu. Okey. Okey, kita kena aras mata ya. Ya. Okey, kita memang kena tunduk sikit. Dan pastikan dia pada 1 mililiter. Baik. Dan kita isikan tube spesimen kita. Okey, kemudian kita tutup dulu. Okey. Baik. Tube spesimen dah terisi dengan larutan DCPIP. Baik. Okey. Jadi, kita nak uji kepekatan asid askorbik. Vitamin C dalam asid askorbik. Jadi, kita ambil, kita isikan picah gari Okey. asid askorbik. Yang ini pun sama juga, 1 mm. Yang ini 5 mm. Okey, 5 mm asid askorbik. Kita isikan dia. Untuk campurkan dalam DCPIP, cikgu? Ya, kita nak uji dia dengan larutan DCPIP. Okey. Okey, aras mata. Alright. Baik. Kita masukkan dalam DCPIP. Okey, niat tengok ni apa jadi. Okey. Mira tengok, apa warna DCPIP ni? Warna biru gelap.
Warna biru gelap. Jadi sebelum kita mula menitiskan larutan asid askorbik ke dalam larutan DCPIP, okey, satu langkah berjaga-jaga untuk eksperimen ini. Kita titiskan perlahan-lahan. Baik. Kacau. Okey, kita kena kacau dan kita tak boleh goncang. Tak boleh goncang. Kenapa tak boleh goncang, cikgu? Okey, DCPIP ni satu pewarna yang mudah teroksida. Kalau kita goncang dia akan teroksida dengan udara, okey, dan dia akan mengganggu keputusan eksperimen kita nanti. Jadi kita kena perlahan-lahan, slow and steady. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Okey, okey, kacau. Kacau. Tapi jangan goncang ya. Oh Allah. Tengok apa dah jadi. Okey, tadi bacaan awal bicara garis saya untuk ascorbic acid ialah 5 mm. Betul. Okey, bacaan akhirnya sekarang, okey, Mira mungkin tak nampak kot. Kita pun tak boleh dekat-dekat. Okey, ialah 4.9 mm. Okey, jadi pelajar-pelajar di rumah, bacaan awal 5 mm, bacaan akhir 4.9 ml. Berapakah isi padu asid askorbik yang digunakan untuk melunturkan larutan DCPIP ni? Simpan jawapan, nanti cikgu nak tanya. Kita nak kira sama-sama. Simpan jawapannya. Saya baru nak bagi tahu jawapan. Simpan dulu. Okey. Jadi, yang pertama dah siap. Kita nampak dia bertukar warna. Jadi kita dapat mula ke sini. Okey, Mira tahu apa jawapan dia? Berapa mililiter yang digunakan? Okey, saya boleh bagi tahu sekarang ke, cikgu? Boleh. Saya cuba ya. Kalau salah cikgu betulkan. Yang digunakan adalah sebanyak 0.1 mm. Pandai. Okey, 0.1 mililiter. Jadi untuk asid askorbik, okey, 0.1 mililiter asid askorbik diperlukan untuk melunturkan 1 mililiter larutan DCPIP. Okey, jadi untuk asid askorbik dah selesai. Okey, so kita letak balik tempat dia. Okey, ni ialah DCPIP. Okey, tadi Mira bersungguh kata buah apa tadi? Buah oren paling oren. tinggi. Suka sangat buah oren. Okey. Mangga agaknya macam mana? Agaknya mangga kot. Okey, kita cuba cikgu. Okey, mangga kot. Okey, jadi kita akan uji, okey, larutan DCPIP ni, okey. Kita akan uji, tadi kita dah guna asid askorbik. Betul. Sekarang kita guna jus mangga. Titiskan dalam DCPIP. Okey. Okey. Okey, kita lihat ya. Baik. Kita buka dia. Berapa banyak kita perlukan jus mangga ni, cikgu? Itu sebab kita kena titiskan, kita kena buat eksperimen. Kejap lagi nanti kita akan dapat isi padu yang diperlukan untuk melunturkan warna DCPIP. Dia boleh jadi dilunturkan sepenuhnya macam ni. Okey, atau dia akan menjadi warna asal jus. Okey. Okey, jadi kita mula. Ingat, isi padu awal 5 ml. 5 ml. Dan kita titiskan perlahan-lahan seperti tadi. Kacau. Jangan goncang ke, cikgu? Ya, tak boleh goncang. Okey. Nanti result kita akan berubah dan kita tak dapat jawapan yang tepat. Tak tukar-tukar pun warna tu, cikgu. Banyak dah. Sabar. Sabar. Okey. Okey, kita kacau. Okey, kita kacau lagi, titis. Berhati-hati. Okey. Memang macam tu ke, cikgu, proses dia? Kita dah letak sikit, kacau. Letak sikit, kacau. Betul, kita kena titiskan, kacau. Okey, biar dia bertindak balas dengan DCPIP ni. Okey. Dan Mira nampak tak ada colour sikit kat bawah tu? Nampak dah macam ada warna orange sikit. Okey, sikit lagi. Cikgu, andai katalah kalau macam saya ni yang kurang penyabar sikit kan, saya letak sekali banyak kan, cikgu. Agak-agak boleh dapat tak warna macam ni, ataupun dia akan jadi tak jadi? Okey, warna akan dapat, dan kalau tak sabar memang cepat dapat. Tapi keputusan eksperimen kita macam mana? Larilah. Okey. Jangan bagi dia lari jauh-jauh, susah nak kejar nanti kan. Okey. Okey. Letak, kacau lagi.
Kita letak lagi. Masukkan lagi dan kacau. Kacau. Dah Okey, nampak tak dia hampir bertukar warna ni kan? ah. Okey. Okey, sikit lagi. Dan ulang lagi prosesnya. Ah. Cuma perahan air jus ni tak boleh ada campuran apa-apa kan cikgu? Tak, dia pure, dia asli jus mangga. Mangga sekarang senang nak dapatkan, Mira. Betul tu. Okey. Jadi nanti, okey, sikit lagi. Nampak dia dah hampir bertukar? Bertukar warna. Okey. Okey, sikit lagi. Okey. Sikit lagi. Okey, dah bertukar warna Nampak? cikgu. Tadi warna asal dia apa? Warna asal dia sama juga, biru gelap. Pekat. Sekarang dah jadi? Dah jadi macam warna jus mangga. Ya, cuba tengok ni. Okey, dia dah jadi warna sama dengan warna asal jus. Betul. Okey, jadi bacaan awal tadi 5 ml. 5 ml. Okey, bacaan akhir kita lihat 3 ml. 3 ml. 3 ml. Jadi, berapakah isi padu jus mangga yang telah menukar warna larutan di CPIP? Berapa Mira rasanya? 2 ml cikgu. 2 ml. Okey, sekarang tadi dah siap. Okey, seterusnya Seterusnya kita ada jus. oren. Kan nak Okey. guna jus nanas tu. Mira pilih oren, Uh-uh. Mira buat. Okey, boleh. Okey. Sebab saya pilih, saya buat. Boleh. Okey. Jadi, okey, ini ialah jus oren. Okey. Larutan di CPIP dah ada. Okey, Mira cuma perlu titiskan dia. Okey, perlahan-lahan macam saya ajar tadi. Ini saya buka, cikgu, terus. Okey. Okey, silakan. Pegang. Okey. Tekan. Slow-slow. Slow-slow. Saya cuba ya. Guna ibu jari ni okey. Okey, sekejap saya cuba. Ah. Okey, nampak ke? Kamera nampak? Okey, kacau. 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 Okey. Saya tuang lagi. Okey, Saya kacau. kacau. Saya tuang lagi. Saya kacau. Nampak tak colour dia? Yang cepatlah cikgu berubah. Saya tuang lagi cikgu boleh? Okey. Titis Okey, lagi, kacau. saya kacau. Sampai hilang. Nampak tak dia nak mula jadi jernih? Ya. Okey, saya titis lagi. Saya kacau. Nampak? Wow. Wow, dah jadi warna macam warna jus lah cikgu. Dah sama dengan warna, hampir sama dengan warna jus tu kan? Itulah dia. Teruskan lagi ataupun kacau Okey, lagi? cukup. Okey, tadi bacaan awal kita 5. 5. Okey, sekarang bacaan akhir cuba Mira baca. Bacaan akhir kita cuma 4.5 ml sahaja cikgu. Okey, jadi berapa isi padu jus oren yang diperlukan untuk melunturkan warna larutan di CPIP? Okey. Diperlukan sebanyak 0.5 ml. Okey, pandai. Boleh letak balik. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Tu jus oren. Jus oren dan seterusnya. Terakhir. Jus nanas. Jus nanas. Okey. Baik. Jus nanas ni cikgu ke saya? Cikgu. Okey, saya buat. Okey, silakan cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Jus nanas ya. Glove ni. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jus nanas. Okey. Okey. 1 mililiter larutan di CPIP. Okey, dan bacaan awal jus nanas ialah 5 ml dan kita titiskan secara perlahan-lahan. Okey. Okey, kacau. Baik. Nampak warna masih sama lagi cikgu. Tak ada pertukaran warna lagi. Okey, Tuang lagi. titis. Okey. Nampak macam dah jadi macam warna merah-merah sikit cikgu. Okey, Okey, titis lagi. Kacau. Titis lagi, kacau. Ni kalau jus nanas cepat bertukar warna ni cikgu, buka puasa ni saya beli air jus nanas. Boleh. Satu minuman yang menjegarkan kan? Refreshing jus nanas ni. Okey, nampak tak dia dah mula? Nampak? Baik. Wow. Cepat cikgu dia bertukar warna. Okey, tadi bacaan awal 5 ml. Sekarang bacaan akhir, jom kita baca 4.6
mililiter. 4.6 mililiter. Okey. Okey. Jadi, berapakah isi padu yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP untuk jus nanas? 0.4 ml cikgu. Okey, pandai. Okey, maksudnya apa kesimpulan yang cikgu boleh buat kat sini? Maksudnya lepas cikgu dah tuang-tuang setiap jus tu kan, ada bacaan dia kita gunakan 0.5, ada 0.4 kan cikgu. Jadi maksudnya tu macam mana? Berapa banyak isi padu yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP ini menunjukkan kehadiran berapa banyak vitamin C di dalam jus-jus tu. Lagi banyak jus diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP, lagi sikit vitamin C dalamnya. Okey, lagi banyak digunakan, lagi sikitlah vitamin C maksudnya. Nanti kita akan kira peratus dia. Kita tengok dalam bentuk pengiraan dan juga peratus. Baik, baru okey. kita boleh tentukan. Kita nak kira lepas ni. Macam biasa cikgu, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu keputusan akhir, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi cikgu dan saya dah buat eksperimen untuk kita kira ataupun hitung kehadiran vitamin C dalam setiap jus-jus buah tu cikgu. Betul. Seronok tak? Seronok tak? Seronok. Kita dah dapat bacaan tu cikgu. Tapi nak juga tahu jus mana yang menang. Tadi saya pilih jus oren. Okey, kita jus tengok. mana? Okey, silakan. Jadi kita akan melihat berapa banyak isi padu jus-jus yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP tadi. Dan saya akan isikan ke dalam jadual data itu. Okey, Mira ada jawapannya? Ada. Boleh bacakan untuk saya? Boleh. Okey, jus nanas. Jus nanas. Okey, berapa ml Mira? Tadi jus nanas 0.4 ml. Okey, 0.4. Betul. Seterusnya jus oren. Jus oren 0.5 ml. 0.5 ml. Dan mangga. Mangga 2 ml, cikgu. Okey, 2.0. Okey. Jadi dengan keputusan kita dapat ni, okey, menggunakan formula peratus vitamin C bersamaan dengan isi padu asid ascorbic, okey, bahagi dengan isi padu jus yang kita gunakan, yang ini isi padu asid ascorbic kita dah dapat tadi 0.1. Okey, darab dengan 0.1%, nanti kita dapatlah dekat jawapan kepekatan vitamin C dalam unit peratus. Okey, saya mulakan. Kita kira Baik. peratus kepekatan jus. Okey, kita mula dengan nanas. Okey, nanas isi padu asid ascorbic 0.1. Okey, kemudian kita dah dapat jawapan tadi 0.4 darab dengan 0.1%. Okey, kita dapat dekat sini jus nanas 0.03%. Okey, jadi formula dah ada. Kita masukkan sahaja nilai-nilai yang kita dapat. Guna tekan kalkulator,
dapatlah jawapan. Okey, baik. Okey, jadi saya isikan jadual kita kat sini. Bulan 03. Okey, seterusnya jus oren. Okey, jus oren. Tadi kita ambil sebanyak 0.5 cikgu. 0.5. So sekarang kita nak kira kepekatan jus oren. Okey. Asid askorbik awal-awal dah dapat. Betul. Kan first kali saya buat tadi. Kemudian oren Mira buat. Okey, Mira buat tadi Mira dapat 0.5 mililiter. Okey, kemudian kita bahagi dan kita darabkan. Kita dapat 0.02%. Okey. Untuk jus oren. So kita jus oren kita isi dekat sini 0.02. Okey, jus nenas tadi dekat sini kolom yang ni. Okey. Alright. Kemudian akhir sekali dah lama sikit dia nak bertindak balas kan. Lama sikit, jus mangga. Jus mangga. Yang paling banyak ambil masa. Lama kan kita nak tunggu dia tukar warna tu. Okey. So jus mangga. Okey, jus mangga. Berapa mililiter tadi? 2.0 mililiter. 2.0. Banyak kan kita pakai kan? Jadi kita akan dapat kepekatannya 0.003%. Okey. 0.000. Ada 3 betul Mira? Betul, cikgu. Betul. Okey, yang ini tadi kita dah siap kira asid askorbik 0.1. 0.1. Okey, Okey. Jadi kita analisa data. Mana yang lebih pekat vitamin C dia? Yang lebih pekat tadi Lebih bila tinggi. saya dah tengok Untuk jadual buah-buahan. tu, yang lebih pekat vitamin C ialah untuk jus buah-buahan ke cikgu? Ya. Jus oren. Jus Ke oren. Tak, jus nenas. Jus nenas. Oren ramai orang ingat vitamin C dia banyak. Ya. Tapi sebenarnya bila kita dah buat eksperimen, jus nenas pula. Jadi Mira rasa boleh tak kita guna jus lain untuk eksperimen ni? Rasanya boleh tak? Saya rasa boleh cikgu. Boleh kan? Kita boleh guna buah dragon fruit, Ya. buah naga. Kita boleh guna apa-apa saja buah yang kita boleh buat jus. Jus tembikai suka? Suka? Boleh juga kan cikgu? Okey, bagaimana kalau contoh kan saya nak gantikan sebab jus oren dah kalah tadi dengan jus nenas kan, saya nak gantikan dengan perahan air lemon. Boleh cikgu? Boleh. Sekarang lemon banyak orang cerita tentang kebaikan lemon untuk kesihatan. Okey, jadi boleh je bawa lemon pergi sekolah. Okey, bila tibanya hari eksperimen ni, buatlah bersama-sama dengan cikgu kat sekolah. Sebab dalam buku teks disebut oren, carrot. Okey, jadi kita boleh bawa buah-buah lain juga untuk mengkaji kepekatan vitamin C dalam buah yang kita pilih. Maksudnya taklah semestinya 3 buah ni je. Buah lain pun boleh. Sebab sains ialah tentang mengkaji. Jadi kita tak semestinya kita ikut garis panduan, tetapi bila kita pilih buah-buah lain, kita akan tahu lebih banyak. Kita boleh buat perbandingan dan sebagainya. Baik, itulah dia tentang ketiga-tiga buah yang kita dah pilih tadi. Rupanya buah nenas yang paling tinggi kandungan vitamin C-nya berbanding buah yang lain kan cikgu? Baik. So kita tengok macam buah nenas ni tak naklah makan nenas sebab kalau makan nanti lidah gatal. Kan ada setengah yang macam agak sensitif dengan makan buah nenas ni kan cikgu? Ya, dia orang panggil benda tu lidas. Betul. Kemudian katanya nenas susah nak disediakan dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang kami buat tadi, kami tak pakai blender pun. Kami tak pakai blender. Kita potong kecil-kecil buah-buahan tu, gunakan penapis. Perah macam biasa je. Tekan dengan sudu pun boleh. Jadi itu sebab kita dapat jus yang pure. Tak letak gula, tak letak air. Jadi kita boleh minum macam tu je. Baik. Jadi kenapa kita tak boleh guna blender untuk eksperimen ni? Mira tahu tak?
Saya cuba bagi jawapan. Okey, Kalau salah, cubalah. saya minta cikgu betulkan saya. Boleh. Sebab kalau kita guna blender, nanti akan hancur dia punya struktur ataupun nutrisi dalam dia. Betul ke cikgu? Oh, pandai. Okey, Betul ke, betul. cikgu? Dia sebenarnya vitamin C ni sangat mudah terurai. Sangat mudah terurai. Jadi bila ada pergerakan, bila ada dia diletakkan di dalam mesin, dalam blender, okey, dia terurai, dia rosak. Dia rosak, sayanglah jus tu kita minum, kita tak dapat nutrisi dia. Itu sebab elok kita tapis sendiri. Dan saya bawa ke sini pun, saya tapis. Supaya elakkan jus tu terurai dan mengganggu keputusan eksperimen. Baik, itulah dia. maksudnya memang kita kena sediakan, tak adalah guna blender dan sebagainya kan cikgu. Cikgu, bagaimana pula kalau ada murid-murid di luar sana yang tak suka makan sayur satu, tak suka makan buah juga satu. Jadi kalau kekurangan vitamin C dalam tubuh badan manusia ni kan cikgu, macam mana, ada tak kesan yang teruk akan datang? Okey, antara kesan kekurangan vitamin C ni, okey, kita tengok kulit dia kering. Sebenarnya ada satu eksperimen untuk tengok kulit kita kering. Kita nak cuba? Oh, ya ke? Kalau cuba tu, nampak sangat saya tak suka makan. Tak ada, Mira buat tangan macam ni. Okey. Kemudian garu je, scratch guna kuku. Okey. Jangan kuat-kuat, biasa je. Okey. Kalau nampak satu line putih, maksud kulit kita kering. Kalau nampak garisan putih, bila kita garu, maksudnya kita punya kulit kering. Kita kekurangan vitamin C. Mudah je lah eksperimennya, nak tahu kulit kering ke tak kan? Ada tak garisan putih? Okey, tak ada. Maksudnya okeylah tu. Okeylah tu. Itu satu tentang kekurangan vitamin C. Kulit kering, bersisik. Kulit boleh jadi, kalau dah teruk sangat dia akan jadi bersisik bila kekurangan vitamin C. Jadi antaranya dia boleh meningkatkan antibody, sejenis antioksidan yang sangat bagus untuk mencegah kanser. Dan juga dia adalah salah satu ejen untuk detox. Pernah dengar detox badan? Kalau orang kata minum jus bagus untuk detox. Lebih baik Mira perah sendiri jus ni, kemudian minum. Bila keluarkan detox, maksudnya dapat keluarkan racun dan bahan-bahan kimia yang boleh membahayakan tubuh badan. Maksudnya kita boleh buat sendirilah dekat rumah. Boleh. Bahan-bahan organik ni kan. Boleh. Tinggal beli je, bawa balik dan buat sendiri. Betul tu cikgu. Okey, dah faham dah tentang buah-buahan itu. Kalau kita kekurangan vitamin C, kulit boleh kering kan. Betul. Kalau teruk boleh menyebabkan bersisik. Kalau untuk daripada peringkat awal kanak-kanak pula cikgu, macam mana kalau yang tak nak makan sayur, tak nak makan buah ni kan, macam mana, ada tak cara untuk menarik minat mereka untuk makan makanan-makanan yang seimbang ni, untuk dapatkan gizi yang seimbang ni? Okey, kadang-kadang kita tengok sekarang ibu bapa dia sangat kreatif menyediakan makanan untuk anak-anak. Buah-buahan dia potong bentuk smiley, bentuk bintang. Jadi anak-anak ni lebih gemar memakan. Ataupun kadang-kadang di sekolah atau dalam keluarga sendiri kita ajarkan anak-anak kita menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan. Jadi bila dah waktu nak petik tu, dia excited. Tomato ni tanam sendiri. Bayam ni tanam sendiri. Jadi bila dia tanam, dia tuai, dia excited lah nak makan. Jadi semua ni bermula dari rumah. Mulakan habit mereka di rumah. Jadi bila dah dewasa, mereka dah biasa. Makan mesti ada sayur, mesti ada buah. Betul tu. Itu habit sebenarnya. Maksudnya memang dari kecil dah kena ajar untuk sentiasa makan pemakanan yang seimbang ni kan cikgu? Betul. Baik cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
isi darah terbayang-bayang. Terima kasih cikguku sayang. Hari sekolah indah selalu, sungguh indah, berwarna-warni. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajarkan kami. Besar tumbuhnya pokok jati, guru pendidik yang dihormati. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita kembali di segmen terakhir di Mahir Didik TV KPM. Sedar tak sedar dah berada di last segmen cikgu. Di segmen terakhir ni, apakah sedikit rumusan yang cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah selepas kita lakukan eksperimen mengkaji kepekatan vitamin C ni? Okey, berdasarkan keputusan kita, eksperimen kita dah buat tadi sama-sama dengan Mira. Okey, mana satu yang ada paling banyak vitamin C? Oh, yang paling banyak vitamin C ialah jus nanas, cikgu. Okey, jus nanas. Okey, bermaksud, okey, video yang awal tadi mereka berkata tentang siapa paling banyak, oren ke mangga. Tapi rupa-rupanya nanas paling banyak vitamin C. Nanas yang menang rupanya. Okey, jadi Mira rasa apa lagi kepentingan vitamin C ni? Tadi dah cerita pasal kulit. Saya rasa untuk kesihatan kita, supaya kita kalau makan vitamin C tu kita lebih cergas. Boleh ke macam tu cikgu? Lebih cergas makan vitamin C. Bila kita banyak buah-buahan dan sayuran, okey, buah-buahan dan sayuran kita perbanyakkan dalam makanan kita. Okey, buah-buahan dan sayuran senang dicerna. Jadi perut jadi bekerja tak keras sangat. Jadi kita tak cepat mengantuk, kita lebih cergas apabila kita banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi bila kita nak amalkan pemakanan sihat dan gizi seimbang ni, sangat kena dengan topik kita hari ni. Okey, bila kita dah tahu mana yang lebih bagus, kita amalkanlah dalam kehidupan seharian. Betul. Baik, okey, itu dia macam cikgu kata, kita dah tahu apa yang lebih bagus, kita amalkan. Okey cikgu, last word daripada cikgu, apa yang cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah, ataupun nasihat cikgu kepada mereka supaya suka makan buah-buahan, suka makan sayur-sayuran. Okey, kita dah belajar tadi peratus kepekatan vitamin C dalam pelbagai buah-buahan. Okey, jadi kita amalkanlah. Kita dah ada ilmu, kita beramal dengan ilmu kita. Okey, ada sebabnya, sebab supaya kita jadi lebih sihat, amalan gaya hidup kita, pemakanan kita. Kan kita nak panjang umur, kita nak sihat. Okey, jadi kepada murid-murid bila buat eksperimen, okey, ikutlah keputusan yang kita dapat dan daripada situ kita akan dapat kesimpulan. Okey, dan daripada situ kita boleh tahu mana yang lebih baik untuk badan kita. Ya, itu dia. Yang paling penting sekali, ingat suku-suku separuh. Betul. Baik. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian cikgu berikan pada kami hari ini. Terima kasih juga kepada anda di rumah kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di waktu yang sama di jam 2 petang hingga pukul 4 petang hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye cikgu.